Kelantan dewasa wanita ni. Ada tak? Saya tanya dulu kan, ada tak orang satu buat untuk juga. Dia kita ni makcik-makcik ni, orang kata menulis semuanya yang Datuk cerita memang kita tak mampu. So kami kalau ada buku, kita boleh refer, kita boleh cerita kepada anak cucu. Dan kita boleh buat aktiviti bulanan atau mingguan dengan anak cucu untuk bercerita tentang semangat wanita-wanita ni. Okey, sebelum tu saya nak jelaskan ya. Saya ni bukan orang sejarah. Ya, saya bukan orang sejarah. Bidang saya bukan sejarah. Bidang saya komunikasi. Nah, bidang saya komunikasi. Kalau lebih terperinci lagi, lebih fokus lagi, bidang saya dalam komunikasi itu ialah retorik. Retorik ni maknanya saya mengkaji ucapan. Sebab itu selain daripada mengajar di universiti, saya pernah menjadi penulis ucapan untuk beberapa orang menteri. Dan saya tak boleh bagi tahu lah menteri mana. Kan, daripada dulu sejak saya balik tu. Tapi apabila kata dalam komunikasi ni, setelah saya mengkaji dan memerhatikan keadaan masyarakat kita, betapa mengecewakan kerana seolah-olah masyarakat kita ini tidak pernah tahu akan sejarah susur galur bangsanya sendiri. Ya, kehebatan nenek moyang kita, ramai generasi muda tak tahu. Tahun 2011 saya dilantik menjadi dekan di UPM tu, dan bila jadi dekan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, saya tengok ada pelajar, khususnya pelajar Melayu yang mengikuti program sastra Melayu dan juga bahasa Melayu. Mereka membaca buku-buku sastra tanpa faham. Baca tanpa faham. Sebab dalam teks sastra itu banyak disebut benda-benda, umpamanya disebut kalau sebut tentang rumah Melayu kan, disebut tentang tupai-tupai, kuda-kuda, tebalaya. Kalau sebut tentang senjata Melayu, umpamanya keris ya, disebut tentang lok. Jadi bila saya tanya pelajar, tahu tak apa benda ni? Tahu tak lok tu apa? Tahu tak kuda-kuda tu apa? Tupai-tupai apa? Dia tak tahu. Mana dia nak tahu? Rumah dia bukan ada tupai-tupai kuda-kuda, sebab dia duduk rumah batu. Saya kata kalau tak tahu, cuba tanya pensyarah. Tanya pensyarah pun tak tahu juga, sebab pensyarah pun celik mata dalam rumah batu. Jadi itu sebab saya kata, kalau begitu halnya, kita kena buat muzium, kita kena datangkan artifak ini supaya budak-budak ni apabila dia baca dan dia tengok baru dia faham. Maka saya pun pergi jumpa dengan Naib Chancellor masa itu, saya minta duit untuk buat muzium di UPM. Jadi Naib Chancellor kata, berapa duit nak? Saya kata tak banyak, bagi saya 5 juta sudah. Dia kata hang gila, 5 juta macam duit. Saya kata berapa boleh bagi? Dia kata 3,5 juta boleh pinjam, maknanya kena pulang balik. Saya kata tak ada, bagi ya. Dan dengan 3,5 juta itulah saya menubuhkan Muzium Warisan Melayu. Rupa-rupanya dalam dunia ni tidak ada satu pun muzium yang namanya Muzium Warisan Melayu. Kita ada muzium negara, kita ada muzium-muzium negeri, muzium Islam, muzium apa semua tu, tapi yang namanya Muzium Warisan Melayu tak ada. Jadi bila Google Muzium Warisan Melayu tak ada. Saya terus blok nama tu dan register terus Muzium Warisan Melayu. Jadi dalam tu saya carilah, saya beli segala senjata dan sebagainya, termasuklah 45,000 bedil istinggar Melayu abad ke-17 yang saya beli daripada Belanda, bawa balik. Pedang Sundang Panglima Muar. Muar dulu negeri kerajaan asing daripada Johor. Muar tu dia ada panglima dia, dan Sundang Panglima Muar tu saya beli balik daripada Spanyol.
Dan beberapa artifak lagi termasuk manuskrip dan sebagainya. Tujuannya untuk membuktikan kepandaian nenek moyang kita. Dia putus daripada generasi penerus kerana tidak dikomunikasikan. Jadi saya fikir-fikir, lama-lama saya terbitkan satu subdisiplin baru di bawah komunikasi yang saya panggil komunikasi warisan. Jadi yang saya duk buat ni bukan sejarah sebenarnya. Yang saya buat ni adalah komunikasi warisan. Maknanya mengkomunikasikan kepada masyarakat akan warisan Melayu. Termasuklah ni bercakap soal perjuangan, tak kiralah perjuangan wanita ataupun perjuangan lelaki yang terdahulu daripada kita kepada generasi penerus. Puan tadi tanya saya tulis tak buku. Benda yang saya cakap hari ni saya belum tulis. Tapi yang saya dah tulis, saya tulis tentang Kota Kuala Kedah umpamanya. Orang duk sibuk pergi tengok Kota Melaka. Itu adalah kota buatan Portugis. Kota Kuala Kedah tu yang orang Melayu buat. Pasal apa orang tak pergi tengok? Pasal kita tak ada promosi. Tak ada promosi. Saya mengamuk dengan kerajaan negeri, saya kata buat promosi, bagi duit dan sebagainya. Sampai kelar tak ada apa. Mula-mula saya masuk ke kota tu ada kambing saja. Tak ada siapa nak main tengok. Saya tengok di tepi-tepi jalan budak-budak duk main damaji. Saya kata hampa tak mau buka gerai jual keychain apa semua. Dia kata boleh nak buat tapi modal tak ada. Saya cari yang berhormat waktu itu. Saya kata ni cuba tengok peluang perniagaan untuk anak-anak Melayu kita daripada duk main judi. Lepas itu duk kena dan ketum apa semua. Jadi harum. Cuba buka peluang ni bagi depa buka mata sikit. Saya harap benda tu berubah lah, sebab saya tak boleh buat, saya hanya boleh bercakap. Jadi memang banyak benda yang patut kita tulis dan patut buat research lebih mendalam supaya apa yang kita tulis itu ada faktanya. Selain daripada buku tentang Kota Kuala Kedah, saya juga tulis buku tentang perjuangan Sultan Badli Shah. Itu atas komisen daripada Sultan sendiri. Kemudian saya menulis buku tentang keris. Dalam banyak-banyak senjata Melayu yang ada di muzium itu yang saya buat research, saya rasa keris ini paling istimewa, paling dekat dengan orang Melayu. Keris adalah lambang, simbol maruah Melayu. Tapi sejarah yang ini saya belum tulis lagi. Saya harap orang sejarah tulis, sebab itu dia orang punya bidang. Kalau saya nak tulis, saya kena olah dalam bentuk komunikasi warisan. InsyaAllah kalau ada masa saya tulis. Saya ni tua dah, dekat nak pencen. Lagi sebulan setengah saya akan pencen. Umur 60 dah. Tak tahulah lepas pencen ni saya akan ada masa untuk menulis ke tidak. Sebab saya pun tak ada ilmu, nak kena pergi tambah menuntut ilmu lagi, nak cari ilmu nak mati pula. Itu jawapan kepada puan yang bertanya tadilah. InsyaAllah kita cubalah sama-sama tulis-tulis untuk dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Tadi Bapak ada cakap kita muka cari siapa wanita pertama yang bertasi Piala Asia Suara 2005. Ada apa nama dia? Kena cari ya, jangan tanya saya. Cuba Google tengok siapa dia. Apa dia? Halimatun apa? Halimatun Abdul Majid. Betul ke? Fatimah? Fatimah Hashim. Ya. Dia kaum ibu, ketua kaum ibu.
Tapi ada perselisihan dalam parti dia, kemudian dia bertanding atas tiket PAS, dan menang. Ini nak menunjukkan bahawa di Malaysia ni tidak seperti di barat ya. Di barat itu selepas ratusan tahun demokrasi diamalkan, barulah tahun 1930-an begitu orang perempuan boleh mengundi. Kita di Malaysia ni pilihan raya pertama lagi dah, bukan hanya mengundi, malah bertanding. Bahawa orang Malaysia ni saya rasa sebagai penerusan kepada apa yang telah kita sebut tadi dalam sejarah, kita tidak mengkesampingkan wanita. Malah saya perhatikan sepanjang penglibatan saya lah dengan orang politik, saya berkawan dengan semua orang politik. Saya tak ada parti pun. Saya terlibat dengan parti politik masa di kampus. Parti saya Angkatan Mahasiswa Dinamik, nama parti saya AMD. Lawan parti saya tu BMB, Barisan Mahasiswa Bertindak, yang itu di bawah Saifuddin Nasution. Itu lawan saya dalam kampus. Tapi kami bersahabat baik sampai hari ini. Dan saya bersahabat dengan semua orang daripada semua parti. Sebab itu saya tak ada parti. Dan platform saya untuk berkhidmat kepada masyarakat bukan melalui parti, tetapi melalui platform akademik. Saya rasa lebih senang saya bercakap kalau saya tidak ada parti. Kalau saya ada parti, saya tak boleh nak tegur orang. Saya tegur akan dianggap teguran daripada parti. Jadi senang. Kalau saya tegur pun ini adalah teguran akademik. Lebih mudah begitu kan? Sebab bagi saya parti bukan matlamat. Parti hanya alat. Matlamat kita adalah untuk memperjuangkan agama kita, bangsa kita. Itu matlamat. Itu pandangan saya lah. Kan? Kalau tanya orang parti lain pula cerita dia. Tak apalah. Itu hak masing-masing. Jadi dalam pergaulan saya dengan sahabat-sahabat daripada parti-parti ni, macam-macam lah. Tapi tak apalah, ini pilih jalan perjuangan masing-masing. Asal saja perjuangan itu tidak merugikan bangsa kita, tidak merugikan agama kita. Itu yang paling mustahak. Pesan arwah bapa saya, arwah ayah saya, dia kata kalau nak main politik, mainlah, tapi jangan sampai politik itu mainkan kita. Itu pun yang saya beritahu pada anak-anak saya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya tentang isu kita terhadap peran. Yang ini isu tengah panas ni, tengah hangat ni. Saya tak berani nak ulas. Saya tak ikut jadi ganggu apa ni, apa yang sedang berlaku sekarang ni kan, dengan adanya kenyataan bahawa jangan disebut-sebut benda ni, takut bercanggah dengan perlembagaan dan sebagainya. Kemudian ada pula orang yang kata takut Siam tuntut balik dan sebagainya. So oleh sebab itu saya rasa saya tak usah ulas kot. Tapi apa yang disiarkan, yang dimainkan balik, saya punya rakaman tu, sama ada dalam TikTok dan sebagainya, itu adalah apa yang saya perkatakan pada tahun 2015. Bukan baru. Maknanya 8 tahun dulu kita sudah pun bercakap soal sejarah, fakta sejarah. Tak ada siapa pun yang boleh nafikan bahawa Pulau Pinang adalah sebahagian daripada Kedah. Itu sejarah. Jadi apa yang saya sebut itu adalah merupakan fakta sejarah. Dan juga merupakan fakta sejarah bahawa janji untuk bayar 6,000 Spanish dollar untuk pulau dan kemudian ditambah 4,000 Spanish dollar untuk sebarang perai itu dibayar 2-3 kali kemudian dimungkiri. Itu juga adalah fakta. Dan itulah yang saya sebut 8 tahun dulu, 2015 itu. Dan bahawa dalam mana-mana perjanjian sewa beli, sewa ni, orang tak bayar sewa, maka tuan tanah takkan tak boleh ambil balik tanah dia. Kita sewa rumah orang, kita tak bayar sewa, bayar sekali dua aja. Tuan tanah tak boleh ambil balik ah? Takkan tuan tanah kata hang tak bayar, tuan rumah kata hang tak bayar berapa lama ni. Kan?
Kita pula kata jangan tuntut balik, sat lagi canggah dengan perlembagaan. Dia kata rumah aku. Faham tak? Jadi saya tak mau komen panjang lah sat lagi kot. Ada orang kata saya campur urusan politik pula. Jadi saya tak mau komen panjang, tapi apa yang saya sebut itu adalah berlandaskan kepada fakta sejarah yang saya baca. Saya bukan ahli sejarah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi kena tanya orang sejarah lah. Itu setakat yang saya baca. Yang saya baca pun ditulis oleh orang sejarah juga. Itulah keadaannya. Yes, lagi. Ada lagi nak tanya kot? Ada? Sila. Ini dalam film-film lain kan ada apa ni gambar Sultan Mahmud angkat juga. Sama dengan Tak. tak. Ya. Sultan Mahmud mangkat di Julang itu bukan Sultan Mahmud Melaka ya. Sultan Mahmud Melaka yang terakhir itu lain daripada Sultan Mahmud mangkat di Julang. Sultan Mahmud mangkat di Julang itu yang ditikam oleh Raja Laksmana Bentan tu. Itu lain. Zaman lain pun. Dan Sultan Mahmud mangkat di Julang itu juga sejarah. Bukan legenda. Memang dia mati ditikam oleh Megat Seri Rama tu, Raja Laksmana Bentan itu, kerana Sultan telah bertindak tanpa usul periksa atas fitnah juga. Sebab tu saya kata orang Melayu ni fitnah dia memang dahsyat betul. Sehingga Sultan menjatuhkan hukuman bunuh ke atas isteri kepada Megat Seri Rama. Hanya kerana isteri Megat Seri Rama itu makan nangka daripada dusun Sultan. Dia tengah hamil. Jadi apabila suami dia balik, tengok isteri dia sudah tidak ada, tanya orang kata sudah dibunuh oleh Sultan, maka marahlah dia. Dan dia pergi cari Sultan masa tu hari Jumaat. Sultan sedang dibawa ke masjid masa itu. Dan dia cabut keris dia itu, ditikam Sultan. Sultan pula cabut keris Sultan, baling kena dia. Jadi dua-dua mati pada hari Jumaat itu sebenarnya. Tapi Sultan itulah namanya Sultan Mahmud itu yang mangkat di Julang. Mangkat di Julang kena mangkat di atas apa dia panggil itu, tandu. Di atas tandu. Dibawa orang. Itu juga sejarah. Dan kalau kita ambil iktibar daripada sejarah kita ni, itu akibat fitnah juga. Akibat fitnah juga. Cuma dia orang yang berbeza ya, namanya sama Mahmud, tapi orang yang berbeza. Ya, sama. Sikit. Ha. Apa kita berdasarkan sebenarnya dia berasal pada budaya kita. Dia terkesan pada dia tanya kan. Kenaan ini kita tak tutup ni. Maknanya kemarin apa yang saya tahu dia tengok proses kemarin. Dia kata dia tak tutup kita, bukan tutup ini. Tapi dia nak buat rundingan untuk satu padakan semata. Itu je yang saya tahu lah. Saya tak mau komen lah yang tu, sebab yang tu kerja orang politik kan. Kalau Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kata bukan nak tuntut Pulau Pinang, tapi nak runding untuk tambah nilai pajakan, itu adalah merupakan perundangan sesama orang politik. Sesama orang politik. Saya tak mau sentuh yang itu. Yang saya duk sebut ni adalah fakta sejarah dulu. Sebab tu saya menolak kalau orang kata Francis Light buka Pulau Pinang. Dia buka macam mana? Dia mai itu bukan hutan belantara, dah ada orang duduk. Maknanya dia mai, dia minta izin untuk kapal dia nak naik atas darat untuk repair. Jadi dia nak sewalah sejalur tanah. Asalnya macam itu. Tanah tu di satu tempat namanya Tanjung Penaga. Sebab tu orang-orang Kedah panggil Tanjung. Tanjung kan, Pulau Pinang tu orang tak nak pergi mana, pergi Tanjung. Tanjung. Jadi asalnya diberikan yang itu.
Naik dah kapal tu atas darat tu, duk repair sebagainya sebelum layak balik. Asalnya begitu. Jadi kena bayar lah tu, dah sewa tanah orang kan. Itu asalnya. Itu tertulis dalam dokumen sejarah. Jadi yang tu yang saya duk sebut. Jadi tak betul kalau kata Francis Light buka Pulau Pinang ataupun Stanford Raffles membuka Singapura. Sebab masa Raffles mai tu, Singapura dah nama Singapura. Sebelum daripada nama Singapura, namanya Temasek. Temasek dulu pun sudah ada kerajaan. Kerajaan Temasek. Yang dilanggar oleh Majapahit. Kerajaan Melayu juga, kerajaan Melayu dulu. Jadi tak betul kalau duk claim kata orang putih lah mai buka tempat kita ni. Tak betul sebab kita dah ada di sini sebelum depa mai. Tak kiralah sama ada Pulau Pinang ataupun Singapura. Sudah ada penempatan orang Melayu. Ada lagi? Pokok ada lagi? Lagi saya balik ke? Tak ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kata persoalan tu, tak tahu lah. Tapi saya nak cerita sikit. 5 tahun lepas saya ada pengalaman ke Aceh. Dan saya dah masuk ke dalam galeri Museum Aceh. Dan nama-nama yang Prof sebut tadi memang terdapat dalam di situ. Jadi orang kata ni saya buat tak kisah lah. Tapi bila Prof ceritakan baru tahu kehebatan wanita-wanita Melayu lah. Jadi apa yang saya nak tanya di sini, ada tak apa kehebatan wanita hari ini seperti wanita Melayu dulu lah? Yang itu adalah saya nak tanya. Kehebatan wanita dulu kan sangat hebat dalam memperjuangkan mempertahankan tanah air. Adakah hari ini ni ada tak wanita yang masih kata kuat mempertahankan tanah airnya? Sebab kita ni bukan pegang senjata, tapi kita dengan hanya menggunakan akal fikiran dan menggunakan senjata kita yang paling senang ialah tangan kan, memangkap, itulah mengikut politik lah. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti ada, sebab itu kalau kita tengok ketua-ketua di beberapa agensi kerajaan pun ada wanita. Malah hari ini kalau kita tengok fighter jet kita pun ada wanita. Kalau tak salah saya tentera laut pun ada wanita juga. Itu kalau ketenteraan lah. Tapi kalau dalam bidang lain juga, Governor Bank Negara kita dulu adalah wanita juga. Beberapa orang Naib Chancellor University juga adalah wanita. Naib Chancellor ni kalau di universiti dia adalah CEO tau. Maknanya keputusan itu di tangan dia. Dan beberapa universiti, UPM pernah ada Naib Chancellor wanita sebelum ni. USM juga begitu, Universiti Melaya juga begitu, universiti yang paling lama di Malaysia juga Naib Chancellornya wanita. Jadi maknanya yang kita sebut tadi ini sejarah kehebatan wanita dalam perjuangan ketenteraan, perjuangan yang nampak pada waktu itu. Tetapi perjuangan kita hari ini yang nampak adalah perjuangan-perjuangan memimpin organisasi. Tak kiralah sama ada organisasi awam, swasta, badan berkanun dan sebagainya, dan semua tu ada wanita. Menteri-menteri kita pun ada wanita. Jadi oleh sebab itu saya yakin bahawa wanita perjuangannya sangat signifikan dan masih signifikan sampai hari ini. Cuma belum jadi sejarah macam yang kita sebut tadilah. Mungkin 10 tahun lagi orang akan mula menyebut
dan menjadikan ianya sejarah. Okay. Ya. Satu, perjuangan keluarga, yang kedua perjuangan masyarakat, yang ketiga adalah perjuangan negara dan agama. Ya, okay? Sama. Ini bukan wanita. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Soalan saya lebih kepada pendapat Prof sendirilah. Baik. Kita tahu bahawa sejarah itu penting bagi semua negara, termasuk kanak-kanak dan sebagai orang tua. Jadi saya ingin tanya pendapat Prof berkaitan sejarah yang telah diubah. Seperti dalam buku sejarah yang kita belajar dalam tingkatan 5 lah. Macam Prof kata Fajislah dibuka. Saya dibukakan buku sejarah Jerman, tapi telah diubah secara tersebut. Jadi pendapat Prof, kenapa perkara tersebut tidak diwawarkan kepada golongan tersebut, iaitu murid supaya benda-benda ini tidak sepatutnya dilakukan? Dia macam ini ya. Ada satu kata-kata ya. Saya tak pasti siapa yang kata ni, tapi memang orang duk sebut begini. Dia kata sejarah itu ditulis oleh orang yang menang. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Ya, history written by the victors. Ya, sejarah ditulis oleh orang yang menang. British kita tahu dia menang. Dia superpower. Kan? Bila dia menang, dia sebenarnya dia yang memperkenalkan sistem-sistem kita ini, termasuklah sistem pendidikan. Ya. Bila dia memperkenalkan sistem pendidikan, termasuklah silibus dan mata pelajaran, antaranya termasuklah sejarah. Sebab tu kalau kita tengok buku-buku sejarah dulu ditulis oleh orang putih. Buku sejarah kita pun orang putih yang tulis. Saya ingat lagi masa saya sekolah dulu, Datuk Maharaja Lela tu ditulis Mak Lela gila. Dia mengamuk bunuh Bush itu, dia dianggap sebagai orang gila, orang yang tak betul dan sebagainya. Tetapi apabila kita merdeka tahun 57, seharusnya kita kaji balik sejarah ini dan tulis semula. Cuma ada benda yang kita tulis semula, ada benda yang tidak. Ya. Kemudian baru kita sedari umpamanya Datuk Maharaja Lela dan rakan-rakannya itu membunuh Bush atas sebab-sebab tertentu untuk mempertahankan kedaulatan orang Melayu, ya, terutamanya di kawasan di Perak itu. Jadi memang menjadi tanggungjawab anak bangsa itu untuk memperbetulkan kembali fakta sejarah dari sudut pandang anak bangsa yang sudah merdeka. Maaf cakap, banyaklah benda yang perlu kita kaji semula dalam terutamanya buku sejarah, ya, sebab buku sejarah ni dibaca oleh anak, ada kanak-kanak, dan kanak-kanak ni yang perlu kita corakkan dengan fakta yang sebenarnya. Apatah lagi kita ini negara merdeka. Ya, apabila Morocco, Algeria dan sebagainya merdeka daripada Perancis, hari ini dia orang merdeka, malam ini dia ubah habis semua sistem yang ditinggalkan oleh Perancis itu. Yang ini kita tak buat. Kita seolah-olah mewarisi kan dan membawa kembali sistem itu yang ditinggalkan oleh British. Dan British pun pandai. Dia pastikan siapa yang menggantikan dia itu meneruskan legasinya. Sebab itu kalau kita perhatikan dulu-dulu, ya, yang dibawa British pergi belajar sampai ke England sana adalah merupakan anak-anak orang bangsawan yang British yakin mereka itu akan mempunyai pandangan yang sama dengan British. Selepas 70-an itu barulah anak orang kampung dapat peluang untuk keluar negara dan sebagainya belajar, dan kita balik dengan semangat yang berbeza daripada orang-orang yang balik sebelum kita.
Puak-puak yang pi dulu-dulu tahun 50-an 60-an tu, mereka seolah-olah ya orang Melayu tetapi jiwanya itu jiwa British. Sampai kebanyakannya kan zaman dulu orang kahwin dengan mem belaka bawa balik. Dan balik pun hidup gaya hidup tu macam gaya hidup orang putih. Kan? Maaf cakaplah dengan minumnya dan sebagainya. Jadi bukan hanya bawa balik ilmu, malah bawa balik budaya. Tetapi yang pergi tahun 70-an 80-an itu, yang pergi ramai-ramai ni, anak-anak orang kampung macam saya ni, kita balik tidak berubah, kita bawa balik ilmu. Malah kadang-kadang kita balik dengan kesedaran-kesedaran lain ya, untuk mengubah sistem kita itu. Kita belajar, kita tahu ilmu mereka, tetapi kita ubah sesuai supaya jati diri kita itu dapat kita kekalkan. Jadi ini boleh kita buat sebenarnya kalau kita mahu untuk mengubah kembali fakta-fakta dalam buku-buku sejarah itu. Malah bukan hanya mengubah fakta ya, mengubah kembali fakta, membetulkan fakta, tetapi highlight ataupun memberi penekanan kepada sejarah-sejarah tertentu. Antaranya termasuk macam yang kita sebut hari ni lah. Benda ni langsung tak ada dalam buku sejarah kita kan. Jadi orang kita tak tahu pun. Yang kita baca tu kebanyakannya yang ditulis oleh orang yang terdahulu lah. Okay? So mudah-mudahan apabila orang-orang muda ni nanti menjawat jawatan di dalam kementerian dan sebagainya, ada ruang untuk mengubah, memperbetulkan kembali, maka mungkin masa itu barulah boleh kita betulkan. Tapi kita buat sedikit demi sedikit lah. Tak boleh terlampau mengejut sangat. Masyarakat takut tak boleh terima. Okay? Ya, Ustaz? Ada lagi? Okey. Assalamualaikum Prof. Assalam. Puja-puja apa yang Prof ceritakan kepada kami semua, dan saya anggap Prof ni ibarat macam ayah-ayah saya jugalah. Tok Wan tak apa. Ada Tok Wan. Jadi nasihat kat sini, apakah nasihat Prof kepada wanita atau muslimat sekarang untuk mengembalikan balik kepribadian wanita dan ketamadunan Melayu untuk era zaman sekarang? Nasihat Prof. Okey, nasihat saya yang paling utama, cari ilmu. Ya, cari ilmu. Sebab kalau kita tengok Islam ni, kita berjaya membentuk tamadun apabila orang Islam itu menekankan tentang ilmu. Dan sebenarnya Islam ini pun lahir bersama ilmu. Saya study tengok agama lain, termasuk saya baca dalam Bible pun, dia tak ada ayat yang suruh cari ilmu. Kita orang Islam ni, ayat pertama lagi turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ni, ramai orang ingat baca macam baca buku lah, baca huruf, baca hurufnya. Baca ni banyak benda sebenarnya. Memerhatikan itu juga membaca tau. Sebab tu orang kata kita baca apa yang berlaku, baca apa yang berlaku, baca pergerakan orang, baca kan, itu baca. Ya, baca. Jadi Islam lahir bersama perintah Allah supaya membaca. Kalau di universiti, saya sebut kepada rakan-rakan pensyarah, kalau suruh baca, kalau kita ambil secara harfiah, literal, bila suruh baca maknanya kena ada bahan untuk dibaca. Maknanya seruan ataupun arahan perintah Allah suruh baca datang bersama perintah Allah supaya orang menulis. Sebab kalau tak ada yang menulis, nak baca apa?
Dan bagaimana nak menulis kalau tidak dibuat penyelidikan? Sebab kita tak boleh tulis dari mimpi, tidak ada fakta. Kita ini manusia biasa, wahyu tidak turun kepada kita untuk kita tulis. Kita kena cari fakta untuk kita tulis. Sebab itu saya yakin bahawa penyelidikan adalah merupakan kekuatan orang Islam. Nak menyelidik itu macam mana? Ada banyak metodologinya. Ya, salah satunya melalui pemerhatian. Kan? Banyak cabaran Tuhan di dalam Al-Quran suruh kita perhati. Al-Ghasiyah umpamanya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana kami jadikan unta? Itu cabaran. Ya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana kami jadikan laut tanpa tepi? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana kami tinggikan langit tanpa tiang? Itu semuanya adalah merupakan challenge daripada Allah supaya kita membuat pemerhatian, berfikir, bertakul, reason, ya, bagi reason, reasoning, ya. Ini semuanya adalah merupakan perkara yang kita tak boleh buat kalau kita tidak ada ilmu. Kemudian dalam Islam disuruh lagi wajadilhum billati hiya ahsan, berhujahlah dengan cara yang baik, berhujah. Jadi maknanya digalakkan kita bermujadalah, sentiasa adakan majlis di mana kita bertukar-tukar fakta, bertukar-tukar pandangan. Jangan sampai tercetusnya perselisihan. Jadi banyak benda yang kita tak boleh buat seandainya kita tidak punya ilmu. Jadi inilah yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, yang saya baca, sehingga makmurnya Cordoba ataupun Cordoba di Andalusia itu terkenal seantero dunia, sampaikan semua orang daripada seluruh dunia berpusu-pusu pi ke La Mesquita, masjid di Cordoba itu untuk menuntut ilmu di situ. Itu abad pertama, tahun 10 lebih. Masjid Cordoba itu sehingga terpaksa dibesarkan menjadi masjid yang terbesar di dunia. Sultan Abdul Rahman yang kedua, yang memerintah Cordoba masa itu, dia ada perpustakaan dengan koleksi, kalau tak salah saya, lebih daripada 30,000 ke 300,000 naskah buku. Raja-raja Eropah pada waktu itu koleksi buku mereka beberapa ribu sahaja. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu. Bahasa Arab ini dia 1.5 juta kosakata. Bahasa Inggeris yang kita duk bangga hari ini 600,000 sahaja kosakatanya. Jadi Islam dipandang tinggi kerana penguasaan ilmunya itu. Kan? Sampaikan kitab-kitab dalam bahasa Arab itu, ya. Penuntut-penuntut ilmu datang, termasuklah daripada Britain, dan mereka ni bawa balik kitab-kitab ini ke Oxford University. Kalau kita pergi ke Oxford University, masuk dalam perpustakaan lama dia, masih ada lagi buku-buku yang dalam bahasa Arab itu. Jadi kenapa bangsa Arab yang asalnya bangsa yang biadab kemudian jadi bangsa yang beradab dan dipandang tinggi? Kerana agama Islam tadi yang datang dengan seruan untuk cari ilmu, baca tadi. Jadi sebab itu kalau ditanya nasihat saya, kalau kita nak kembalikan kegemilangan itu, maka kita kena cari ilmu. Cari ilmu. Jadi Islam suruh kita cari ilmu, dan dia sparing, ya. Ilmu dunia dengan ilmu akhirat ni sparing. Jangan kita ambil satu tinggal satu, tak jadi. Itu jawapan Tok Wan lah. Terima kasih kepada yang panggil Profesor Datuk Dr. Abdul Muhammadi bin Zabri, Datuk Bersama kita pada pagi ini, dan kepastian yang disampaikan